nama saya Nurul Ain Syafiqah binti Hamidi. Hari ini kami akan bercerita tentang Dato' Onn Jaafar. Siapa Dato' Onn Jaafar ni? Dato' Onn Jaafar ni merupakan pengasas pertama UMNO. Mari kita kenal sedikit sebanyak butiran diri Dato' Onn Jaafar. Dato' Onn Jaafar dilahirkan pada tahun 12 Februari 1895 di Bukit Gambir, Johor Bahru dan meninggal dunia pada tahun 19 Januari 1962 ketika beliau berusia 66 tahun, dan beliau dimakamkan di makam diraja Muhammadiyah di sebelah ayandanya Jaafar bin Muhammad. Jaafar bin Muhammad ini pula pernah memegang jawatan Menteri Besar Johor. Jangan terkejut, Dato' Onn Jaafar juga pernah memegang jawatan yang sama seperti ayahnya. Isteri kepada Dato' Onn Jaafar adalah Halimah Hussein yang merupakan janda kepada adiknya, dan hasil daripada perkahwinan dengan Tun Halimah Hussein, Dato' Onn Jaafar dan Tun Halimah Hussein mendapat Hussein Onn. Sikit sahaja yang saya cerita, selebihnya saya akan serahkan kepada kawan-kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya ialah Muhammad Amirul Nizar, dan kali ini saya akan beritahu berkenaan sejarah ataupun salasilah seorang tokoh kita yang bernama Dato' Onn Jaafar. Nama asal Dato' Onn Jaafar ialah Dato' Sir Onn bin Jaafar. Sempena nama Dato' Onn Jaafar ini adalah diambil daripada nama penggabungan antara seorang anak dan ayah, iaitu Dato' Onn serta Jaafar. Dan nama panjang ayahnya ialah Jaafar bin Haji Muhammad. Dan tempat kelahiran Dato' Onn Jaafar ini pada tanggal 12 Februari 1895, dan tempat kelahirannya adalah di Bukit Gambir, Jalan Gertak Merah di Johor Bahru. Dan beliau meninggal pada 19 Januari 1965, dan pada ketika itu umurnya adalah 66 tahun di Johor Bahru. Tempat bersemadian beliau adalah di makam diraja Bukit Mahmudiyah. Dan dan beliau juga pernah menubuh satu pertubuhan, iaitu Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, iaitu UMNO. Dan sebelum ini beliau pernah dilantik sebagai Menteri Besar Johor pada tahun 1947, dan pada 1950 selama 3 tahun beliau bekerja sebagai Menteri Besar Johor. Beliau telah melucutkan jawatannya sebagai Menteri Besar Johor kerana dia ingin menumpukan perhatiannya kepada UMNO. Dato' Onn Jaafar juga pernah berkahwin dengan 4 orang isteri, iaitu Rafi'ah Abdullah, Cik Jamilah, Cik Kah dan Halimah Hussein. Anak Dato' Onn Jaafar hanya satu saja, iaitu Tun Hussein Onn. Itu saja dari saya. Hai, nama saya Nur Aisyah Mimi. Hari ini saya akan membincangkan bagaimana berlakunya konflik perkauman yang ditangani oleh Dato' Onn Jaafar. Dato' Onn Jaafar ia merupakan pengasas dan Presiden Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, iaitu UMNO. Malah beliau juga pernah dilantik sebagai Menteri Besar Johor pada 1 Jun 1947. Dato' Onn Jaafar telah memutuskan penubuhan sebuah politik yang menyatukan parti-parti politik seluruh tanah Melayu yang boleh dijadikan watak perjuangan orang Melayu bagi memperkasakan kemajuan bangsa. Maka terciptalah sebuah parti politik yang berdiri atas nama UMNO yang bertujuan utama adalah menentang penubuhan Malayan Union. UMNO juga berjaya menyatukan orang Melayu daripada seluruh semenanjung tanah Melayu. Ianya juga bertujuan bagi mewujudkan sebuah organisasi nasional yang boleh menjaga kepentingan politik dan ketuanan Melayu. UMNO juga telah membuka minda bangsa Melayu akan kepentingan pendidikan dalam meningkatkan dan memajukan jati diri orang Melayu.
Akhir sekali, Dato' Onn Jaafar juga berjaya mendapat sokongan rakyat dan pemerintah untuk mewujudkan satu dasar negara yang menjadikan bahasa Melayu bahasa rasmi dan juga bahasa kebangsaan. Ini adalah satu sumbangan yang paling besar Dato' Onn Jaafar kepada negara dalam kempen kerajaan Tun Abdul Razak yang menyatu padukan rakyat yang terdiri daripada berbagai-bagai kaum, kepercayaan serta kebudayaan. Sekian, terima kasih dari saya, Nur Aisyah Mimi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Nur Farin Aisyah binti Muhammad Farouk. Hari ini saya akan menceritakan atau membuat ringkasan tentang Malayan Union. Okey. Dan Tentera British atau dipanggil BMA. Penubuhan Malayan Union ini telah meletakkan tanah Melayu sebagai sebuah negeri naungan negeri jajahan British, negeri jajahan British sepenuhnya dengan diketuai oleh seorang Gubernur British. Di bawah pentadbiran Sultan-Sultan Melayu ini telah kehilangan kedaulatan dan maksudnya kuasa-kuasa ke atas negeri-negeri masing-masing. Draft perlembagaan tersebut telah ditangani pada 21 Januari 1948. Sesungguhnya Malayan Union ni telah membangkit dan menyemarakkan semangat patriotisme di kalangan orang-orang Melayu untuk menuntut kemerdekaan daripada penjajah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya akan menerangkan sedikit tentang Kongres Melayu. Satu himpunan besar-besaran yang dikenali sebagai Kongres Melayu Semelaya pertama telah diaturkan di Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru, Kuala Lumpur pada 1 Mac hingga 4 Mac 1946. Seramai 41 persatuan-persatuan Melayu telah menghantar wakil masing-masing. Dato' Onn bin Jaafar dari Persatuan Melayu Johor telah dipilih sebagai pengerusi Kongres. Hampir semua wakil telah berucap, termasuklah 2 orang wakil kanak-kanak. 3 usul yang telah diluluskan oleh Kongres Melayu ialah menubuhkan Persatuan Kebangsaan Melayu Bersatu, membantah Persatuan Malayan Union dan juga mengadakan derma pelajaran kebangsaan Melayu. Lahirnya UMNO adalah hasil daripada percantuman pertubuhan-pertubuhan Melayu dengan berbagai aliran falsafah dan pendapat, tetapi bersetuju mengambil tindakan bersama untuk survival bangsa Melayu. Berhadapan dengan rancangan Malayan Union yang dibawa oleh British selepas Perang Dunia yang Kedua, pertubuhan-pertubuhan ini dengan sukarelanya membubar diri masing-masing demi membuka jalan kepada sebuah parti politik yang ulung sebagai penyataan hasrat semua golongan dan lapisan masyarakat Melayu bagi memperjuangkan hak-hak mereka. Menarik tak apa yang diceritakan oleh rakan-rakan saya tadi tentang Dato' Onn Jaafar ni? Besarnya sumbangan Dato' Onn Jaafar ni kepada Malaysia. Saya terfikir, Dato' Onn Jaafar saja ke tokoh yang kita ada? Tak, kita ada ramai lagi tokoh-tokoh yang hebat yang berhempas pulas bermati-matian demi mendapatkan kemerdekaan untuk kita. Cuma kami pilih Dato' Onn Jaafar sebab kalau nak ceritakan semua tentang tokoh-tokoh ni, 100 muka surat pun takkan habis. Dan kita sebagai tanda kita menghargai mereka, menghargai sumbangan jasa mereka yang sangat besar kepada kita, sekurang-kurangnya kita tahulah serba sedikit tentang tokoh-tokoh kita ni. Biodata mereka, sumbangan mereka kepada kita, besar tahu jasa mereka kepada kita. Mereka lah yang memberi kita keamanan, ketenteraman dan kemerdekaan yang kita rasakan pada hari ini. Mereka jugalah yang memberikan tanah Melayu kita, tanah kita ni kepada diri kita sendiri, orang Melayu. Dan sebagai penutup kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi mendengar
apa yang kami ceritakan tentang Dato' Onn Jaafar dan kawan-kawan saya juga. Assalamualaikum dan bye-bye.